Hai, hello, selamat pagi. Bertemu lagi. Baru sebentar tadi saya ada upload satu lagi video berkenaan dengan Negeri Sembilan. Minggu lalu dikabarkan pada minggu ini, katanya minggu lalu, minggu depan yaitu minggu ini, Negeri Sembilan punya PH akan tumbang. Tapi tak tumbang-tumbang lagi. Walau bagaimanapun satu persatu orang-orang besar, PKR saya anggap itu sebagai orang besar kerana mereka inilah yang menjadi penggerak kepada PKR. Sekali lagi daripada PKR keluar parti bersama dengan orang-orang penting di dalam cabang tersebut. Jadi dikala tempat sendiri sedang ada kemelut, terutamanya kepada Anwar Ibrahim, di Port Dickson dah keluar, lepas itu ini lagi keluar, lepas itu nanti tak tahu lagi mana yang akan keluar. Kalau adalah harap-harap tak ada. Tak tahulah ada atau tidak, terpulanglah. Okay, so saya hanya buat reaction kepada berita-berita saja. Dikala kejadian-kejadian seperti masih berlaku, mereka ini masih lagi di dalam proses mengalihkan perhatian dengan calon Perdana Menteri lagi. Tak habis-habis dengan calon Perdana Menteri. Jadi ada ramai netizen kata mereka ini gila kuasa. Betulkah mereka ini gila kuasa? Saya pun tak pasti. Apapun saya nak kongsi satu artikel daripada Suara TV. Kamu masuklah di sini kalau kamu suka. Suara.tv. Tajuknya DAP dan Amanah. Cadang saya jadi PM. Ini tak nampak lah. DAP dan Amanah, cadang saya jadi PM. Sekarang mereka U-turn, kata Syafi Afdal. Masih lagi di dalam cerita tentang Perdana Menteri. Sedangkan sekarang ini rakyat berada dalam kebingungan. Tapi masih nak sibuk tentang calon Perdana Menteri. Nak calon Perdana Menteri apa? Tak tahu lagi nak menang ke tidak, pertama. Kedua, dah kalah satu usul yang kata majoritinya banyak. Tapi aku masih belum boleh move on lah e-wallet RM30. Jadi rakyat mungkin masih lagi ingin e-wallet RM60. Mungkin selepas ini dapat RM60 e-wallet, okey lah. Tapi bersyukurlah dapat juga e-wallet kan, daripada tak ada langsung. Tapi yang peliknya kenapa e-wallet? Orang kampung tak dapat pun e-wallet. Bukan tak dapat, tapi susah nak claim. Itu saja sebenarnya. Bukan tak baik pun, baik juga e-wallet. Okey, so gambarnya Tun Mahathir, Anwar dan Syafiee berada di tengah-tengah. Saya bacakan. Ke Kuala Lumpur. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafi Afdal berkata beliau tidak pernah meminta supaya Pakatan Harapan mencadangkan namanya sebagai Perdana Menteri ke-9. Okey. Syafi yang juga Presiden Warisan Sabah sebaliknya menjelaskan namanya telah dicadangkan oleh DAP dan Parti Amanah Negara Amanah. Sebenarnya yang saya nak tanya nih, kalau ada sesiapa yang boleh jawab, tolong jawabkan. Sebenarnya siapa yang mencadangkan Datuk Seri Syafi Afdal jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9? Amanah, DAP atau Tun Dr. Mahathir Mohamad? Sebab selama ini berita-berita yang dulu kata Tun Dr. Mahathir Mohamad cadangkan Syafi Afdal yang menjadi Perdana Menteri. Sekarang bila alih-alih satu persatu kemelut berlaku dengan keluarnya Dr. Mahathir dan rakan-rakannya daripada Pakatan Harapan dan membentuk pembangkang blok bebas pembangkang, dan satu persatu dikatakan sekarang sebenarnya Tun Dr. Mahathir Mohamad bukan cadangkan, tapi Amanah dan DAP. Sekarang nak salahkan Amanah dengan DAP kah? Aduh, pening. Jadi tolong sesiapa komen di sana, siapa sebenarnya yang bagi cadangkan nama Datuk Seri Syafi Afdal ini menjadi Perdana Menteri ke-9. Adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun Amanah dan DAP seperti yang ditulis di sini? Beliau turut menafikan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencadangkan namanya. Okey, ini ada penafian. So, kita bolehlah membuat andaian bahawa bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencadangkan nama beliau. Menurut penafian daripada Datuk Seri Syafi Afdal dalam tulisan ini. Ingat, bukan saya yang cakap, tetapi menurut laporan ini dan menurut penafian ini daripada Syafi Afdal. Katanya, bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencadangkan namanya, sebaliknya mencadangkan cadangan itu timbul untuk menyelesaikan kemelut isu jawatan PM di antara Dr. Mahathir dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia dicadangkan oleh DAP dan Amanah.
Itu bukan cadangan Dr. Mahathir Mohamad. Okey, nanti kita nak tunggu apa pula reaction daripada Mat Sabu dan juga daripada Lim Guan Eng atau Lim Kit Siang atau sesiapa saja orang-orang besar di dalam DAP dan Amanah. Adakah mereka bersetuju bahawa mereka yang mencadangkan nama Datuk Seri Shafie Apdal? Yang saya heran, kenapa Datuk Seri Shafie Apdal yang patut diberi nama? Kenapa tidak saja Mat Sabu atau ada Khalid Samad? Ada banyak lagi sebenarnya yang ada di dalam blok pembangkang yang boleh dicadangkan. Mungkin boleh cadangkan juga Syed Saddiq. Nah, sudahlah, kasihan juga Syed Saddiq. Dia seorang belia yang bersuara di parlimen tapi kena hentam teruk. Wah, tapi biasalah Syed Saddiq, kuatkan hati. Biasalah berlaku di parlimen. Kalau tak nak sakit hati, tak payah nak jadi ahli politik. Lebih baik kerja di 7-Eleven kah, di Speedmart kah, di mana-mana sajalah, ataupun kerja di kedai Dobi. Okey, so begitulah keadaan. Okey, so saya teruskan. Ia dicadangkan oleh DAP. Itu bukan cadangan Dr. Mahathir Mohamad, kata Shafie Apdal menurut laporan ini. Tun respon kepada cadangan oleh Guan Eng, fikir selama kira-kira 2 minit dan kata mengapa tidak. Ia ide yang baik. Jadi maksudnya apa ini? Lim Guan Eng bersetuju kan? Mereka DAP dan Amanah bawa idea seperti ini untuk memberi penyelesaian kerana Mahathir dan Anwar tidak boleh bekerja bersama. Nah, sekarang ada pula yang ditulis begini. Ini kata daripada siapa? Daripada Shafie Apdal kah? Ataupun daripada DAP dan Amanah? Mereka, sekali lagi saya baca, mereka DAP dan Amanah bawa idea seperti ini untuk memberi penyelesaian kerana Mahathir dan Anwar memang tak boleh bekerja bersama. Katanya dipetik dari wawancara yang disiarkan Malaysia Kini hari ini. Shafie Apdal mengakui sendiri bahawa Mahathir dan Anwar tidak boleh bekerja sama. Bagaimana kalau mereka membentuk kerajaan nanti masih boleh bekerja sama kah? Itu soalan saya yang simple, ringkas, tolong jawabkan. Kalau baru mencari Perdana Menteri pun susah, bagaimana kalau sudah jadi kerajaan? Bagaimana mau membentuk dasar-dasar kerajaan kalau tak boleh bekerja bersama? Susah juga kan? Apa nak kata? Bagaimanapun pada 6 Julai lalu, mesyuarat Presiden PH yang disertai PKR, DAP dan Amanah memutuskan untuk mereka kekal komited dengan rancangan mengangkat Anwar sebagai calon PM9. Ini yang maksud Datuk Seri Shafie Apdal. Mereka buat U-turn. Katanya dulu dia sokong Shafie Apdal. Sekarang tiba-tiba di dalam mesyuarat Presiden PH yang disertai oleh PKR, DAP dan Amanah, tiba-tiba mereka U-turn, pusing balik menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Nah, lugai-lugailah si Gaman. Mengulas keputusan berkenaan, dipetik dari wawancara itu, Shafie menyempatkan pusingan U oleh DAP dan Amanah itu menunjukkan betapa tidak tegasnya PH. Alamak, sekarang PH dihentam pula. Aduh, dah kena PH. Ialah sebab kan Dr. Mahathir dan warisan serta kawan-kawan yang menyokong Dr. Mahathir bukan lagi bersama dengan PH. Sekarang mereka jadi blok pembangkang bebas. Okey, so beranilah dia cakap begitu, kan? Saya katanya lagi, kata Shafie, beliau tidak boleh tunjukkan kepada Anwar berkenaan idea itu, memandangkan dua parti yang mencadangkannya telah berkata sebaliknya. Saya rasa perlu berbincang dengan rakan-rakan yang mencadangkan nama saya, sebab saya perlu pastikan perkara itu terlebih dahulu. Sebab saya tak boleh berkata apa-apa tentangnya kepada Anwar. Apa-apa pun saya tidak terlalu mahukannya. Saya lakukannya kerana saya hanya mahu penyelesaian kepada masalah. Wah, bagus jugalah. Humble lah. Okey juga. Okey. Biar saya selesaikan dengan Amanah dan DAP. Mereka cadangkan nama saya dan tiba-tiba lain pula, iaitu U-turn. Jadi saya fikir perlu selesaikan dengan mereka dahulu, kata Shafie Apdal. Okey. Terdahulu cadangan Shafie diumumkan oleh Dr. Mahathir pada 27 Jun lalu di majlis pertemuan dengan sekumpulan ahli PPBM yang menyokongnya. Semalam, Khamis yang lalu, kita ada mesyuarat dengan parti PH. Yang tak ada hanya PKR, iaitu diketuai Anwar. Kita telah bekerjasama dengan Anwar, tapi dia tolak kita sama sekali. Kita minta supaya saya jadi Perdana Menteri selama 6 bulan. Lepas itu dia ambil, tapi dia tak nak saya jadi Perdana Menteri. 1 hari pun dia tak mau, dia tolak saya sama sekali. Saya rasa ini kata-kata daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Sebab itu kita tidak boleh bersetuju dengan pendapat dia, yaitu Anwar. Kalau kita ikut dia, sampai bila kita tidak boleh luluskan siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Kenapa? Pening jugalah. Kenapa dia mau jadi Perdana Menteri, dia tidak mau Anwar? Bila Anwar mau jadi Perdana Menteri, kena kecam habis pula. Jadi Anwar tak boleh kecam dia. Kenapa Anwar tak boleh kecam dia, dia boleh kecam Anwar? Ini pening juga kan? Okey, seterusnya. Terakhir, kumpulan terdiri daripada warisan, amanah, PPBM dan DAP. Kita 4 parti setuju. Saya harap sokongan kepada saya dibuat melalui sokongan kepada Shafie, iaitu sebagai calon PM, kata Dr. Mahathir di pertemuan tersebut. So, sekarang semakin bingung. Masih nak jadi PM kah? Atau dah tak nak jadi PM kah? Itu soalan juga. Soalan kedua, siapa sebenarnya yang calonkan Datuk Seri Shafie Apdal ni? Yang ketiga, yang paling penting antara semuanya adalah sekiranya benar-benar mereka ini menjadi kerajaan, bolehkah ini mereka bekerja sama? Bolehkah mereka ini bekerja di dalam kerajaan bersama? Sebab menurut pengakuan tadi yang ditulis dalam artikel ini, kata Shafie Apdal, saya rasa bukan ini. Sebab dia kata Anwar dan Mahathir tidak boleh bekerja bersama. Saya bacakan lagi. Mereka, DAP dan Amanah bawa idea ini seperti ini untuk memberi penyelesaian kepada Mahathir dan Anwar kerana tidak boleh bekerja bersama. Kalau memang tak boleh bekerja bersama, macam mana nak bekerja dalam kerajaan? Lebih baik awal-awal tak jadi kerajaan, nanti dah jadi kerajaan susah pula. Jadi apapun rakyat mampu menilai. Okay? So, kalau orang tanya mana satu yang saya undi nanti, undi adalah rahsia. Tak boleh lah. Orang cakap jangan pakai penutup muka, tak nampak reaction. Okay, so saya bukalah supaya kamu nampak reaction. Undi adalah rahsia. Okay, so orang cakap saya bias. Taklah bias, bukan bias juga. Saya kalau salah, salah lah, betul-betul lah. Tapi setakat ini belum ada lagi yang saya boleh keluarkan bahwa yang ini salah, yang itu betul. Yang saya tahu, saya nyatakan saja yang saya rasa betul. Itu saja. Nak kata fitnah, saya tak suka fitnah. Semuanya ditulis di dalam artikel. Jadi saya hanya buat reaction. Itu saja. Okay? So, suka tak suka terpulang. Kadang-kadang yang benar itu sukar ditelan. Yang benar itu masam, pahit, manis, pedas. Manis tak? Pedas, manis. Panas. Itulah. So, apa pendapat kamu? Apakah kemelut ini akan dapat diselesaikan? Baguslah cepat-cepat selesaikan. Sebab Malaysia pun perlu pembangkang yang bersatu. Pembangkang yang kuat supaya ada semak dan imbang yang bagus. Okay, so majulah sukan untuk negara. Bola sepak tak lama lagi akan start. Saya peminat JDT dan Sabah pastinya. Kalau JDT lawan Sabah, saya sokong Sabah. Kalau JDT lawan tim lain, saya sokong JDT. Kalau ditanya siapa yang juara, saya kata JDT. Okay. So, kenapa tak sokong Sabah untuk jadi juara? Belum lagi ikut, belum mampu. Okay, pelan-pelan kita bergerak. Sampai masanya memang Sabah tetap Sabah. Tapi saya tetap Sabah. Okay, sama ada Sabah lawan JDT di JDT, Sabah lawan JDT di Sabah, saya tetap sokong Sabah. Tapi untuk juara, saya sokong JDT. Okay, so dulu ada saya cipta lagu untuk JDT juga. Okay, bangkit juaraku maju wira-wira Johor, laungkan pada dunia. Lupa sudahlah. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi. Bye-bye.